Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, okay, are we doing this in Bahasa or in English? Seeloknya semudah bahasa kita pakai bahasa Melayu lah. Okay, boleh sebenarnya. Ada yang berpendapat kita sepatutnya menggunakan bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Okay, mesyuarat ini akan dijalankan dalam bahasa Melayu. Seperti mana yang telah diketahui oleh semua, berkumpulnya kita di sini hari ini adalah untuk membincangkan tentang produk kita uh, untuk dipasarkan sebagai projek untuk kelas etika. Seperti mana yang kita semua uh, sudah tahu yang kita perlu brainstorm, perlu mencari idea untuk produk yang hendak dijual, menetapkan segala cost, packaging dan cost overhead yang terlibat dan juga dia dan juga kita punya target audience ataupun sasaran market kita. Okay. So sekarang ni sesiapa yang mempunyai apa-apa idea ataupun apa-apa produk yang untuk dipasarkan boleh memberikan pandangan anda. Ya Miruddin, ada nak cakap apa ke tadi? Saya mendapat satu idea di mana saya ada seorang rakan luar negara lah, pelajar luar negara dari Arab. Dia sering menyatakan masalah dia bila dia hendak keluar ke bandar ataupun berjalan di 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 luar daripada kawasan kampus. Mereka dia bersama rakan-rakannya sering kali berjumpa dengan polis dan polis mengesyaki sesuatu. Dan mereka meminta pasport dan ID dan sebagainya. Jadi ia menjadi satu 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 Bebanan. jadi satu perkara bebanan yang berat lah kan. Macam mana kita nak bawa semua kita punya info ataupun maklumat dalam untuk setiap kali ke mana saja kita nak keluar. So saya mencadangkan kita memasarkan ataupun kita buat satu produk, kita mencipta satu digital card yang kita boleh simpan segala data ataupun maklumat kita dalam tu. Contohnya kita letakkan kita punya matrix, kita punya ID matrix dalam tu. Kita boleh letakkan kita punya pasport, dokumen dan sebagainya. Tapi saya tak mencadangkan lah kita nak letak maklumat-maklumat seperti maklumat bank ataupun benda-benda yang mustahak lah, yang memang penting. Sebab mungkin daripada faktor keselamatan jugalah. Itu daripada draft secara brief ni lah saya punya idea. Satu cadangan yang bernas. Kita boleh nampak yang perkara ini boleh dipasarkan dengan mudah, lebih-lebih lagi kepada kepada pelajar-pelajar yang datang daripada luar negara yang mempunyai kesukaran untuk membawa pasport ke mana-mana sahaja, kerana kita sedia maklum bahawa pasport merupakan satu buku yang agak tebal, walaupun kecil saiznya tapi agak tebal, jadi ia agak menyusahkan untuk mengusungnya ke mana-mana saja. Jadi ini adalah satu cadangan yang bernas, satu idea yang bernas. Kalau Sikit tambahan. Tahu okey. Encik Amir boleh cakap dulu. saya juga mempunyai satu idea. Kita boleh di kala pandemik ataupun wabak COVID-19 ini, dia sedia maklum bahawa semua rakyat terperangkap dalam rumah. Oleh hal itu, keadaan ataupun
aktiviti harian telah terbatas dan juga seperti kerja dan juga sekolah. Namun begitu untuk ekonomi tidak runtuh, kita perlu melakukan kerja work from home atau melakukan kerja daripada rumah ataupun dalam kes sekolah kita akan melakukan kelas online. Namun begitu, untuk kelas online kita memerlukan satu internet connection ataupun satu apa tu bahasa Melayu? Apa itu? Internet Apa? connection. Connection. Tak apalah, tak tahu bahasa Melayu dia kan. Tapi fahamlah internet connection. Internet connection yang tidak stabil. Hal ini akan menyebabkan kesukaran untuk pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang sebegini, internet yang tidak kuat untuk mengikuti kelas atas talian secara langsung. Oleh hal itu kami telah membuat satu draft iaitu membuat Wi-Fi extender di mana dia akan menerima satu signal daripada modem. Tak kisahlah signal itu kuat ataupun dia adalah lemah, dan dia akan amplify. Dia akan membesarkan gelombang tu supaya sama ada dia nak kuatkan signal tu ataupun dia digunakan untuk memberi signal kepada tempat yang jauh untuk memperluaskan rangkaiannya. So itu adalah cadangan kami. Itulah cadangan saya. So ada sesiapa lagi yang mempunyai cadangan? Tak ada. Kiranya tak ada, kita perlu undi untuk kedua-dua cadangan ni. Sebab kita hanya boleh present satu projek sahaja. So sesiapa yang bersetuju untuk kad digital tu angkat tangan. Okey, sesiapa yang bersetuju untuk buat Wi-Fi extender tu boleh angkat tangan. Nampaknya seri Itulah. Tak apa. Okay, saya akan mengutarakan beberapa poin yang Okey. saya rasa Wi-Fi extender tu tidaklah satu yang cadangan yang baik untuk dipasarkan. Pertamanya, telah banyak syarikat-syarikat telco yang telah mengeluarkan Wi-Fi extendernya sendiri, dan bahkan memang banyak di online, di atas talian banyak sahaja website yang menunjukkan cara untuk membuat Wi-Fi extender secara DIY. Ini bagi saya, daripada kita daripada kita beli ataupun kita pasarkan Wi-Fi extender, kita guna digital card, sesuatu yang masih orang belum ada, yang masih belum orang adalah masa kini. Dan saya tak rasa Wi-Fi extender tu jadi satu benda keperluan sangat untuk masa depan. Mungkin untuk 2-3 tahun nanti kita dah ada 5G, kita tak tahu Wi-Fi extender tu masih compatible ke untuk talian 5G nanti. Okay. So saya rasa sebabkan pertama kita kena cakap tentang faktor competitors. Terlalu banyak syarikat telco yang telah buat Wi-Fi extender dan kita perlu bersaing. Dan untuk jadikan produk kita itu yang paling terhadapan daripada yang lain, yang paling menyelah, yang nampak penegasan di situ adalah kita punya advanced teknologi.
Daripada kita, sebabkan kita ni masih dalam syarikat yang masih dalam fasa startup lah orang kata kan, agak sukar untuk kita buat wifi extender sendiri sebab kita perlu menjalinkan hubungan yang rapat dengan telco lain. Banyak kerja kita kena lakukan ni. Pandangan saya lah. Bagi saya pula ya, saya rasa idea kad digital yang boleh mengumpulkan data-data itu bagi saya satu hal, iaitu dia target market dia sangat kecil. Seperti yang diberitahu tadi, dia punya target market dia ialah golongan student dan pelancong, betul? Aha. Jadi sedia maklum kita bahawa student ini bukanlah orang-orang bangsawan, kan? Jadi satu hal juga mereka, adakah keberangkalian untuk mereka, student-student pelajar-pelajar ini untuk mengeluarkan duit walaupun nampak macam tak berapa banyak pun, tapi kebarangkalian pelajar untuk mengeluarkan duit untuk membeli sesuatu yang diorang boleh avoid dengan cara hanya membawa. Jika diberi pilihan daripada membawa atau membeli, kebanyakan pelajar akan memilih untuk menyimpan duit, betul? Itulah antara satu poin yang saya rasa digital card ini kurang untuk mendapat sambutan. Satu lagi untuk menegaskan kenapa saya lebih memilih Wi-Fi extender ni, kenapa seperti yang Amaridin cakap tadi, kemungkinan nanti dalam lagi 2-3 tahun akan kita dilanda gelombang 5G, betul? Tapi memang tak semestinya bila kita dilanggar oleh gelombang 5G, ke semua kawasan di seluruh Malaysia ini akan mendapat kelebihan 5G tersebut. So dari situ ya kita boleh dapat advantage, iaitu kita dengan cakap kita boleh kita boleh sambungkan kelebihan 5G tu ke kawasan-kawasan yang kurang berkemampuan, seperti macam kawasan-kawasan kampung dan kawasan-kawasan pedalaman. Mereka tidak sampai ke hari ini bukan saja tidak mendapat 5G, malah tidak dapat connection yang stabil pun. Oleh itu saya rasa di zaman yang digital ini, ke arah revolusi industri keempat, ia adalah lebih relevan bagi saya. Ada pendapat. Okey, begini ya Encik Megat. Untuk dalam hal seperti kawasan-kawasan pedalaman, actually sebenarnya Wi-Fi extender ni adalah fungsinya dia seperti menguatkan signal Wi-Fi sahaja. Maksudnya di satu tempat itu perlu ada talian Wi-Fi-nya sendiri. Contohnya dalam rumah, kita ambil satu contoh dalam rumah, saya letak Wi-Fi saya dekat sebelah sini. Okey, sebelah saya lah. Okey. So makin jauh dia pergi, ujung sampai depan pintu rumah saya, dia punya signal Wi-Fi makin rendah, makin berkurang dan makin lemah di ujung sana. Okey, fungsinya kita buat Wi-Fi extender adalah kita menguatkan balik signal yang dapat. Okey, contohnya saya letak Wi-Fi extender saya di rumah, di tengah-tengah rumah. So sekuat mana yang dia sampai di tengah rumah itu, itulah juga dia akan hantar sampai ke hujung pintu. Itu fungsi sebenar Wi-Fi extender. Jadi kalau lah kita nak bawa masuk ke pedalaman, tak boleh sebab dah memang tiada signal Wi-Fi. Jadi itu mungkin satu kerja lain pula lah, sebab kita kena buat kita punya router Wi-Fi yang tersendiri. Okey, itu yang saya maksudkan. Wi-Fi extender ni bukanlah untuk memberi signal Wi-Fi, tapi hanyalah untuk menguatkan sahaja signal Wi-Fi yang memang tersedia ada. So, itu poin saya lah.
Saya harap anda boleh pertimbangkan. Encik Amiruddin, satu perkara yang saya rasa kita perlu utarakan sebelum membuat menimbang kembali keputusan kita adalah soal keselamatan. Saya rasa, pada pendapat saya, sekiranya kita hendak melakukan kad tersebut, kita perlu tubuhkan satu company, satu syarikat untuk regulate kad tu. Kerana kad ni dia bermain dengan data peribadi pembawa kad tersebut. Konsep dia seperti kad pengenalan Malaysia. Dalam kad pengenalan Malaysia, dalam chip tersebut terkandung kita punya nama, tempat tinggal dan juga kita punya thumbprint, tap jari. Perkara ini dia sangat membimbangkan sekiranya kalau hilang kerana boleh berlakunya kecurian identitas. Tapi bagaimana kerajaan Malaysia mengatasi masalah tersebut adalah dengan bantuan Polis Diraja Malaysia dan juga Jabatan Pendaftaran Negara di mana mereka telah regulate perkara ini supaya sekiranya IC anda hilang, anda boleh terus melaporkan kepada mereka dan kad anda akan deactivatekan supaya dapat dielakkan identitas. So, sekiranya kita hendak melakukan kad ini, kita perlu menubuhkan company untuk regulate perkara ini juga. Contohnya kalau seorang ni dia ada kad tu dan tiba-tiba hilang sewaktu dia sedang berseronok di zoo. Okay, so akan ada orang yang tercuri identiti dia. So apabila dia sedar kad dia hilang dan dia tak dapat cari, dia boleh menghubungi company syarikat kita untuk meminta untuk deaktifkan kad tersebut supaya kad tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk mencuri identiti tersebut. Dan data peribadi orang tersebut tidak dapat disebarkan ke dalam internet. Itu satu perkara yang kita perlu ambil kira dalam penimbangan ni. Selain daripada itu, hujah-hujah yang anda berikan adalah hujah-hujah yang benar. Cuma anda lupa sentuh perkara ni. Maksudnya untuk bahagian itu, kita akan masuk di dalam strategic alliance kita punya bahagian lah. Di mana saya rasa macam mana pun untuk menguatkan lagi kita punya company ni, untuk syarikat kita ni, kita kena adakan satu hubungan strategik. Iaitu kita melakukan satu partnership dengan mana-mana company software di mana mereka boleh monitor kita punya aplikasi ataupun yang seperti Encik Amir cakap, untuk jaga kita punya apa itu? Pelanggan. Untuk menguruskan kad itulah, sebab dia menyimpan data-data, dan untuk mereka pula kita memberikan sesuatu kembali kepada mereka. Mungkin kita punya khidmat untuk dalam advertising ataupun untuk promotion social media dan sebagainya. Itu betul lah, saya lupa untuk mengutarakan itu awal-awal tadi. Saudara Amir Firdaus, Ya. boleh saya tahu kenapa, antara sebab-sebab kenapa anda memilih Wi-Fi extender tu? Ini adalah kerana di rumah saya sendiri, saya mempunyai masalah internet connection yang agak severe, yang agak teruk, di mana kadang-kala ketika saya mengikuti kelas di Cisco Webex, di Google Meet, saya seringkali terputus talian.
Ini menyebabkan saya sangat kecewa, dan oleh itu saya berfikir bahawa ini adalah satu masalah yang besar di kala pandemik ini. Namun begitu, setelah selesai pandemik ini, mungkin kebergantungan kita terhadap internet akan berkurangan kerana kita mempunyai kelas secara fizikal. Oleh itu, kita punya marketability kita akan turun sedikit. Namun begitu, dengan keadaan pandemik yang sekarang, kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan tersekat dalam pandemik ni. Dan kalau kita nak bandingkan antara Wi-Fi extender dengan kad tersebut, Wi-Fi extender ni adalah lebih kepada perancangan masa jangka masa pendek, dan kad ni perancangan jangka masa panjang. Kerana Wi-Fi ni lebih kepada kebergantungan dia kepada pandemik ni, dan kad ini dia boleh digunakan sepanjang masa. So dia adalah satu projek yang jangka masa panjang. Itulah. So selepas mendengar idea-idea dan selepas mendengar hujah-hujah daripada kita semua, saya akan lebih cenderung kepada melakukan CAT tersebut. Apa kata awak, Megat? Saya sejujurnya emang still masih berpegang teguh dengan Wi-Fi extender tu. Tapi sebabkan majority daripada kita memilih untuk kad digital itu tersebut, jadi saya pun ikut kata undi lah. So kita kita telah mencapai kata sepakat bahawa kita akan memilih kad tersebut, kan? Okay. Kita akan ada 5 minit break. Lepas tu kita sambung balik. Okay, so seperti mana yang Megat sudah simpulkan, yang dia pun akan bersetuju dengan cadangan kita untuk membuat tersebut. Jadi saya kira bahawa keputusan sudah muktamad dan kita akan menggunakan kad tersebut sebagai projek kita. Okay. So jadi sekarang ni kita sudah jumpa masalah kita sudah jumpa penyelesaian kita dan jumpa projek kita. So sekarang ni kita juga dah secara tidak langsung kita dah kita telah memberi satu gambaran tentang kita punya pasaran kita, di mana kita akan pasarkan perkara tersebut kepada pelancong dan juga pelajar-pelajar dari luar negara. So sekarang ni perkara-perkara yang kita perlu bincangkan adalah berkaitan dengan kita punya kos yang terlibat dalam pembuatan kad tersebut untuk menentukan harga. Kerana kita tahu yang target kita adalah kepada pelajar dan juga
orang asing, uh, pelancong asing. Jadi tidak sesuai jika kita pasarkan pada harga yang tinggi. Namun begitu, kita tidak boleh memberi harga yang terlalu rendah hingga menyebabkan kita mengalami kerugian. Selain itu, kita juga perlu memikirkan bagaimana kita hendak mempromosikan kad digital kita ini. Hal ini kerana promosi ataupun pengiklanan adalah satu perkara yang sangat penting, kerana tanpa pengiklanan orang tidak akan tahu tentang produk kita, dan kita tak akan mempunyai pelanggan. Selain itu juga kita kerana kita adalah satu company startup, company permulaan yang kecil, kita akan memerlukan dana. Jadi dana untuk melakukan projek ini, kita perlu mencari investor ataupun kita juga perlu kita perlu mewujudkan hubungan profesional dengan company-company lain yang besar seperti company software dan juga company security. Dan saya rasa perkara tersebut lah yang kita perlu tinggal untuk bincang. Harga, promosi dan juga dan juga pasal partnership. 3 perkara yang kita perlu yang kita tinggal untuk sentuh. So adakah kita perlu membincangkan harga dulu ataupun promosi dulu ataupun syarikat untuk partnership dulu? Saya rasa harga itu adalah antara benda yang amat penting Sebab apa? Bila kita menjual kad itu, kita bukan sahaja menjual kad itu tersebut. Malah dengan dia punya penyelenggaraan dia sekali, betul? So, apa yang saya fikirkan ialah adakah kita mengenakan charge bayaran kepada pengguna secara one off, iaitu dengan menjual kadnya sahaja, atau kita seperti kaedah subscribe yang harus dibayar secara bulanan? Satu soalan yang bagus. Perkara ini juga sangat-sangat penting kerana kalau kalau kita sedar yang kad tersebut memerlukan ada kos penyelenggaraan, kerana kita simpan data mereka dalam satu cloud. Jadi dia akan melibatkan kos. Jadi perkara ini kita perlu fikir masak-masak sama ada bayaran dia one off ataupun bayaran, saya tak rasa bulanan, tahunan lebih. Tahunan, okey. Tahunan lebih ini. Ya. Lebih memadai. So jadi ini adalah satu persoalan yang sukar kerana andai kata kita melakukan satu bayaran one off, sekali bayar saja waktu membeli kad tersebut, kita akan menanggung kos-kos sepanjang dia menggunakan kad tersebut. Ya. Oleh itu kita sekiranya kita hendak melakukan cara yang tersebut, kita perlu melakukan pengiraan jangka hayat kad tu, dan juga jangka hayat kad tu, contohnya jangka hayat kad tu 10 tahun anggaran,
Lepas tu kita darabkan dengan bayaran tahunan untuk dijadikan harga untuk menjual kad tu. Namun begitu, dia akan menyebabkan harga kad tu melambung naik. Yeah. Tapi sekiranya kalau kita membuat subscription atau bayaran secara langganan, dia harga dia mungkin rendah, namun perlu dibayar setiap tahun. So dia mempunyai kelebihan dan keburukan sendiri. So bagaimana? Kemudian ada apa-apa komen tentang hal ini? Kita fikir. Bagi saya lah secara sejujurnya ia lebih berkesan kalau kita buat seperti yang bagaimana yang kita lihat pada pasport. Dia boleh memilih sama ada bayar secara 5 tahun atau 3 tahun, betul? Saya tak pernah ada pasport tapi itulah yang saya tahu. Kita boleh menggunakan guideline yang sebegitu yang di mana sesetengah pelajar di Malaysia yang datangnya daripada luar negara akan biasanya menetap di Malaysia ni lebih dalam lingkungan 5 ke 6 tahun. Minimum ialah 4 tahun, betul. Jadi 5 tahun tu adalah satu jangka masa yang boleh dikatakan sesuai lah. 5 dan juga 3 tahun jika 3 atau 2 itu kita boleh tentukan nanti. Tapi saya rasa dia lebih memadai, lebih berkesan kalau kita buat sebegitu daripada kita menyuruh mereka membayar secara one off yang amat tinggi, yang mereka bukannya ingin menetap di sini tapi mereka hanya melalui fasa mereka di negara kita secara dalam masa yang singkat, beberapa tahun. Jadi saya rasa ia lebih berbaloi kalau kita menggunakan bayaran secara tahunan atau 2 ke 3 tahun sebegitu. Bagaimana? Saya juga bersetuju dengan cadangan yang diutarakan oleh Pekan. Kerana saya tidak nampak kebaikan pada one off. Ada kebaikannya, namun keburukannya telah Pada masa panjang. mengaburi kebaikannya. Jadi saya lebih setuju untuk langganan tahunan. Bagaimana dengan anda berdua? Saya Setuju. juga. Dia lebih untung juga kan. Maksudnya kalau dia menetap selama 2 tahun, jadi dia hanya perlu bayar untuk 2 tahun. Tak perlulah macam untuk one off tu terlalu mahal. Agak tidak reasonable lah di situ. Okay, maksudnya kita dah ada cara pembayaran consumer kita, macam mana mereka nak melanggan. Sekarang ni untuk menetapkan harga untuk pembayaran itulah. Jadi dapat berapa kaedah untuk menetapkan harga. Di antaranya value pricing dan cost plus pricing. Untuk value pricing ni, kita kena keluarkan survey. Sebab value pricing ni dia lebih mengutamakan value daripada consumer, daripada pelanggan. Maksudnya kita akan tanya macam mana kehendak pelanggan. Dari situ kita akan come up dengan kita punya cost sendiri. Lepas tu baru kita boleh hasilkan produk daripada pelanggan tu. Okay, untuk cost plus pricing, kita akan buat terus produk tu. Lepas tu kita akan letakkan harga kemudian dan akhirnya baru kita tunjukkan kepada pelanggan. Jadi maksudnya kalau cost plus pricing ini kita mengutamakan kita punya cost dahululah.
Tapi sebenarnya bagi saya, kalau saya setuju pada cost plus pricing. Sebab ia lebih mudah. Kita terus buat produk itu, hasilkan produk, kita terus pasarkan. Dari situ kita senang untuk justify lah harga yang terbaik untuk pelanggan sebenarnya. Kita hanya darabkan daripada cost tu, kita darab dalam 25% daripada kita punya goal untuk profit kita. Tapi kalau untuk value pricing tu agak sukar sebab kita perlu mengutamakan kehendak pelanggan. Tapi actually sebab sebenarnya kita menghasilkan satu digital card je. Jadi macam mana pun kehendak pelanggan macam mana pun ia akan berakhir pada satu design ataupun satu produk yang sama juga. Sebab ia masih kad hanya benda simple. Jadi itu kita boleh pilih method apa yang kita nak gunakan. Ada juga market method itu untuk kita letakkan harga berdasarkan market yang sedia ada. Tapi produk ini tidak ada yang sama di market sekarang ni. So kita hanya ada dua option je lah. Sebab kalau nak market yang similar pun, yang hampir serupa adalah kad pengenalan tersendiri, kita tersendirilah. Namun Kad pengenalan itu bukan market, itu adalah keperluan. Itu adalah kewajipan yang semua orang perlu ada. Jadi ia tidak boleh dikira sebagai saingan kepada kita kerana ia tidak adil. So, kita cuma tinggal dua pilihan je lah. So, bagaimana? One off atau langganan? Memang langganan. Langganan itu confirm langganan. Ya Allah, Dia nak tentukan harga dia. Ini harga yang kita nak letakkan. Sebentar. Teruskan. Saya rasa bagi kita yang company yang baru nak mula ni, kita based on dia punya cost lah yang kita terpaksa. Sebab costnya agak tinggi. Dan itu semua saya rasa kita boleh bincang the next meeting selepas dapat tahu data-data daripada kos yang kita kena bayar semua. Kos yang kita terpaksa tanggung. Lebih baik. Dan kemudian pada masa yang seterusnya kita boleh mungkin adjust sikit supaya dia makin rendah mengikut kesesuaian user lah, pengguna, untuk tidak membebankan mereka. Mungkin kita boleh cari di mana kita akan mengurangkan kos. Tapi pada mula ni saya rasa lebih baik kalau kita memberikan yang terbaik dan mengenakan kos yang mungkin agak sedikit tinggi. So, itu satu cadangan yang bagus. Sebab seperti mana yang kita tahu, ini adalah satu inovasi baru. Jadi kita tak ada persaingan lagi. Jadi kerana hanya kita saja yang melakukan produk ini, kita yang mempunyai kuasa untuk menentukan harga tersebut. Because sebab this is basically monopoly. Kita je yang ada. So kita yang akan dictate harga. So bolehlah kalau kita nak set harga yang kelihatan agak tinggi sedikit, dan apabila dah ada stability, nanti kita rendahkan sedikit. Dah ada cash flow, dah ada competitor, kita akan rendahkan sikit. Kita akan potong mana-mana cost yang
Sebab perkara-perkara seperti yang fizikal seperti membuat kad, bahan-bahan untuk membuat kad, sekiranya kita sudah ada database pengguna yang besar, kita dah ada banyak pelanggan, kita boleh cut cost dengan membeli secara borong. Dekat situ dah boleh potong cost. Namun begitu, perkara yang menggunakan perkara seperti cloud, tempat kita hendak simpan data dia, itu tak boleh potong cost. Itu memang harga dia tetap. So, yang kita boleh potong harga dekat kad tu sendiri. Jadi saya rasa lebih baik selepas kita dapat data yang lebih jelas tentang kos dan masalah-masalahnya, saya rasa kita boleh bincangkan tentang tetapkan harga di next meeting. Boleh? Betul. Sebab kita perlu Allahumma salli. Kita perlu cari price quotation untuk bahan-bahan untuk membina chip dan bahan-bahan untuk membina CAD tersebut. Dan juga kita perlukan price quotation untuk daripada company-company cloud yang berbeza untuk tahu harga untuk storage. Daripada price quotation tersebut, kita boleh buat anggaran pelanggan kita dan juga berapa banyak harga yang diperlukan untuk bina produk tersebut, supaya baru kita boleh tentukan harga dia. Okay. Kita boleh move kepada next agenda. Okay, so the next so Allah. Okay, untuk ya Allah, cakap terus. Agenda kita untuk meeting kedua apa? Agenda untuk meeting kedua, pada akhir meeting ni kita kena bahagikan tugas. Jadi agenda pada meeting kedua kita akan bincangkan tugasan yang kita telah buat, Progress. dan juga kita akan bincangkan tentang progress dan kita akan try finalize sebanyak perkara yang mungkin. Okay. Okay, so agenda seterusnya kita perlu bincangkan tentang promosi. Sebab dah tahu beza antara company yang maju dan company yang tidak maju adalah marketing dia. So kita seperti mana yang kita tahu, kita adalah company yang kecil, jadi tidak logik lah kalau kita buat promosi seperti billboard tu semua, sebab dia memakan kos yang tinggi dan juga keefektifannya adalah rendah. Jadi saya lebih suka untuk kita menggunakan social media. Kalau social media sebahagian besar social media digunakan oleh generasi muda, generasi muda zaman sekarang, iaitu juga kita punya target audience. Jadi dan juga darjah ketersampaian social media adalah sangat tinggi dengan paid promotion dan sebagainya. Jadi lebih senang untuk kita promosikan kita punya produk di social media. Saya ada idea baru yang mungkin nampak
pelik, tapi saya rasa kemungkinan untuk berkesan tu agak tak adalah 100% tapi agak tinggi. Cadangan dia macam ni. Kita pilih satu sekolah atau institusi untuk implementkan benda ni dulu. Sebab ini adalah satu innovation yang baru. Betul? Kita pilih satu kawasan atau satu institusi untuk kita implement dulu kita punya kad ini yang boleh digunakan oleh pengguna lah. Kita bagi dia orang experience dan kita daripada masa yang sama kita boleh dapat feedback daripada mereka tentang penggunaan dia orang semasa dia orang menggunakan kad inilah. Kemudian pada masa yang sama kita memberikan secara percuma kita beri langganan yang pada fasa awal ini kita berikan mereka menggunakan secara percuma dan Free 1 kemudian year. ah Free 1 for year. 1 year for a few years and then a few years or 1 year boleh cukup dah rasanya. Satu tahun tu boleh memadai. Dan kemudian jika kita menggunakan kuasa sosial media seperti yang dikatakan tadi, kita buat mereka supaya viralkan benda yang baru. Sebab masyarakat di sosial media yang sukakan benda-benda yang pelik-pelik. Jadi kita biarkan mereka memviralkan inovasi ini secara sendiri. Mengikut kreativiti sendirilah. Apa kata anda? Benar juga idea kamu, Mugat. Satu idea yang bagus. Jadi saya rasa kita punya main platform utama kita untuk promosi adalah social media. Ya. Ia lebih senang dan lagi murah lah. Kiranya tiada siapa yang mempunyai cadangan lain, kita boleh pergi ke agenda terakhir. Tetapi pada masa yang sama kita menggunakan social media juga, kita kenalah juga menggunakan advertisement untuk advertisement utama seperti televisyen dan radio. Itu kita tidak boleh lari kerana untuk memberi nama kepada mereka untuk mengenal nama dahulu. Dan penggunaan viral tu untuk mereka mengetahui lebih lanjut dan memberi interested kepada mereka. Itu saja. Tapi kalau nak dikatakan main utama kita punya advertising tu social media kita boleh pakai. Tapi yang lain tu kita tidak boleh tinggalkan lah. Kita kena implement juga bagi saya. Okey. Dan dan untuk agenda terakhir kita ialah kita punya partnership, di mana ataupun nak cari investor. Seperti mana kita tahu, kita adalah satu syarikat kecil, jadi kita perlu mencari investor untuk invest duit dalam company kita. Jadi kita perlu mencari keunikan produk kita untuk convince investor ni. Sama ada itu ataupun kita kena cari company untuk kita partner dengan. Partnership. Ini adalah satu soalan yang besar. Kita buat partnership dengan ni software yang boleh dapat provide benefit pada kita. Dan pada masa sama kita kena memberi khidmat kepada mereka juga. Adakah kita punya partnership ni kita nak siasatkan kepada
company syarikat-syarikat luar ataupun kita target dalam negara sahaja. Nah, sebenarnya dia tidak terhad dalam negara. Kiranya kita boleh dapatkan partnership daripada company luar negara adalah satu bonus point untuk kita. Kerana lagi-lagi sekiranya negara-negara daripada negara yang mempunyai mata wang yang lebih kukuh dari Malaysia. Contohnya negara-negara Eropah, Perancis dan Jerman semua. Kerana mata wang mereka lebih bernilai daripada wang ringgit Malaysia. Seperti contohnya 1 euro bersamaan dengan 5 ringgit. Jadi kiranya mereka invest 200,000 euro dalam company kita, itu sudah bersamaan dengan 1 juta ringgit. Jadi untuk dapat partnership dengan ataupun investor daripada luar negara adalah satu perkara yang bagus, tetapi mempunyai kebarangkalian yang rendah. Tapi still possible. Masih lagi ada kemungkinan berlaku. Okay, untuk kita dapatkan investor yang banyak, sebenarnya untuk kita dapatkan investor lah, maksudnya kita kena keluarkan kita punya company management summary. Maksudnya kita kena cerita tentang lebih detail tentang kekuatan produk kita, dan secara detailnya daripada CEO, kita punya hierarchy dalam company ni, supaya mereka investor mudah untuk nampak yang mereka company kita ini sangatlah berbaloi untuk dilaburkan. Jadi untuk bahagian itu kita kena akan ada orang yang perlu mengeluarkan management summary lah, punya execution. Itu mungkin kita boleh buat untuk next meeting. Bagi saya, setakat ini kita mempunyai 4 perkara yang perlu dilaksanakan untuk the next meeting. Pertama sekali, cost seperti yang kita katakan tadi. Harga. Penetapan harga iaitu setelah diambil kira segala cost dan market pandangan-pandangan daripada pengguna sedikit, kita harus menetapkan cost je. Yang kedua, kita marketing planning. Itu cara kita nak implement benda tu untuk memberitahu kepada semua. Yang ketiga ialah seperti yang sebab ini adalah inovasi baru, jadi saya rasa kita tidak mempunyai informasi yang cukup lagi tentang cara untuk regulate benda tu seperti yang Amir Firdaus bagi tahu tadi. Dan bagaimana kita nak implement supaya benda tu boleh dikira sebagai valid. Adakah kita boleh hanya beri kad itu kepada polis dan polis kata ia adalah kad yang sah? Itu satu hal yang perkara yang kita perlu dititik beratkan. Yang keempat ialah seperti yang seperti Amir Firdaus kata juga tentang investor dan partnership. Saya nampak ada 4 perkara yang kita perlu fikirkan untuk the next meeting. Jadi apa kata kalau kita membahagikan tugas? Okey. Kiranya untuk pembahagian tugas, saya sudah mencipta ataupun telah list out 4 tugasan. Okay, so tugasan pertama adalah untuk membuat survey untuk mencari target market. Second adalah second ni saya rasa mungkin 2 orang yang kena buat, iaitu membuat team untuk manage partnership
dengan company. Selepas itu akan ada orang perlu set up kita punya social media. Dan yang terakhir sekali memerlukan seorang untuk design packaging dan produk tu. Jadi saya typekan kat survey. Jadi untuk pricing ni kita bawah bawah mana? Pricing, yang tentukan pricing. Ya. Adakah itu Um, di bawah tim packaging ataupun yang membuat survey? Sebenarnya saya rasa lebih baik untuk harga tu lebih baik kini kita semua bincangkannya. Sebentar ya. Okay. Sebab bagi saya untuk menentukan harga dia, kita perlukan yang daripada survey dan juga kita perlukan daripada yang buat design produk tu. Ya, kita perlukan input daripada dua orang tu, barulah kita boleh tentukan harga dia. Okay, so kita boleh pilih tugasan. Saya dengan sukarela ni saya nak ambil bahagian design. Okay, so availability design. Saya rasa survey amat sesuai untuk saya. Amir, Firdaus, boleh anda mahu yang mana? Sabar mengguide, ada ambil survey. Saya akan managing partnership. Yang terakhir kita berikan kepada Anis. Anis, so sama ada managing partnership ataupun social media administration. Social media administration lah. Yang mana satu Anis? Anis cerdas. Oh ya ke? Anis. Saya cakap kalau tak boleh pause meeting. Tak boleh. Tak ada lah, pasal satu lagi jangan lupa Zidane. Jangan bagi tugas ke Pak Arab tu kak. Ni dah pause lah ni. Alah, cerita tengok sebab habis. Dia memang kena istihar yang dah habis lah. Dan akan bersambung pada tarikh sekian. Okay, welcome back Anis. So Anis kena fikir, Anis nak buat managing partnership ataupun jadi social media administrator. Social media. Social media. Okay, so maksudnya Okay. apa sih social media? Okay, so Zidane akan buat managing partnership. Okay. Okay. Ada apa-apa tak puas hati ke? Ish, tak ada. Mana tahu. Tak tahu hati pasal standard dia. Aduh. Tapi serius tu yang Pak Arab ni, lepas ni kita tanya dia negara mana supaya kita boleh tahu dia punya time zone. Tak naik juga dia. Jap, yang social media tu kena buat macam mana? Basically handle promotion lah.
pilih lah social media yang mana sesuai. Buat Twitter ke, Instagram ke. Okay. So nanti boleh fikirkan jenis-jenis advertisement yang nak buat. Okay. Kerana kita sudah bincangkan semua yang semua perkara dan meeting ni akan habis dalam 5 minit. Jadi saya mengisytiharkan bahawa mesyuarat ini ditangguhkan ke satu tarikh yang akan diumumkan kelak. So kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'la.